Hai murid-murid tahun 5, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu masa dan waktu dan kita fokus kepada tempo masa. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran murid boleh menentukan tempo masa melibatkan hari dan jam dengan tepat. Kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya boleh membuat ayat matematik, mencari tempo masa dan boleh menjawab 2 daripada 3 soalan menggunakan garis masa, hari dan jam. Sebelum kita mengenali tempo masa hari, kita kena kenal dulu tempo masa jam. Kita ada sistem 12 jam dan sistem 24 jam yang telah kita pelajari pada tahun 4. Masih ingat lagi? Kalau sistem 12 jam, kita akan tulis nombor titik bertindih, nombor AM atau PM. AM mewakili awal morning. Maksudnya pada waktu pagi sehingga tengah hari kita panggil AM. Manakala PM adalah waktu petang dan malam. Senang kan ingat? Seterusnya kita ada sistem 24 jam. Kita akan sebut jam dan kita perlu menulis 4 digit nombor. Nombor jam ada 4 digit. Sekarang kita bagi contoh. Contohnya jam 6 AM. 6 AM. Jadi 6 2 titik bertindih sifar-sifar AM. Waktu apa tu? Siang ke malam? Ya, betul, waktu siang sebab dia menggunakan AM. Jadi kita akan tukarkan kepada sistem 24 jam. Sistem 24 jam kalau belum melebihi waktu tengah hari, dia tidak perlu tambah 12. Jadi dia akan jadi jam 06.00. Ingat ya. 06.00. Seterusnya, bagaimana pula kalau jam 2 titik bertindih 30 PM? Dia waktu pagi atau waktu petang? Ya, waktu petang. Jadi kalau waktu petang bagi sistem 24 jam kamu perlu menambah 12. Jadi kita akan buat 2.30 tambah dengan 12. Kamu akan dapat 14.30. Jadi kita akan sebut dia 14 jam 14.30. Kamu akan bahagi sebutannya di sini. Jam 14.30. Faham? Bagaimana pula kalau jam ini? Ini jam berapa? 12.30 AM. Maksudnya dia tengah hari kah dia tengah malam? AM. Kalau sudah 12.30 AM, maksudnya dia di sebelah sini. Dia adalah selepas tengah malam. Manakala 12.30 PM, dia akan berada di sini, tengah hari, 12 tengah hari. Jangan silap. Seterusnya kita akan belajar tempo masa jam. Tempo masa jam ini kita akan kira dia menggunakan waktu akhir tolak dengan waktu mula dan tempo masa akan disebut dalam bentuk jam dan minit. Jam dan minit. Jadi contohnya soalan di sini. Program vaksinasi dibuka daripada jam 7 AM sehingga 4.30 PM. Jadi 7 AM ini waktu siang atau malam? Ya, betul, waktu siang. Dan jam 4.30 PM ini waktu siang atau petang? Waktu petang. Jadi kalau ikut logik, 4.30 ialah waktu akhir. Jadi tolak dengan waktu mula. Tapi kita tidak dapat tolak, betul? 4 tolak 7 bolehkah? Tidak. Sebab itulah kamu kena tahu sistem 24 jam. Jadi kita akan buat 4.30 ini kita akan
tambah dengan berapa? 12. Untuk tahu dia punya sistem 24 jam. Jadi dia 16 30. Nah, sekarang baru kita boleh tolak. Okey. Jam 16.30 tolak dengan jam 7.00. Okey. Jadi kita akan dapat tolak 0 tolak 0, 3 tolak 0, 3 tolak sifar. Maafkan saya. 6 tolak 7 tidak dapat, kita kena pinjam, dan 16 tolak 7 kita akan dapat 9. Okey, seperti yang saya katakan tadi, tempoh masa akan disebut dalam jam dan minit. Okey, berapa banyak tempoh masa yang telah digunakan? 9 jam dan 30 minit. Okey, 9 jam dan 30 minit. Okey, itu adalah tempoh masa jam. Okey, seterusnya, hari kita akan masuk lagi tambahan iaitu hari dan jam. Okey, hari dan jam. Jam kita sudah belajar tadi. Okey, sekarang lawatan sambil belajar 5 Uranus ke Zoo Lokawi Sabah. Okey, kamu daripada Labuan kena ke Sabah beramai-ramai. Jadi kamu bolehkah sekelip mata saja jalan? Tidak kan? Jadi sebab itulah kamu kena bermalam di Sabah. Contohnya lah. Jadi di sini kita sudah tahu kamu pergi jam 10.50 pagi hari Jumaat dan kembali ke Labuan jam 12.50 hari Ahad. Jadi 10 kita akan buat garis masa untuk hari dan jam. Okey. Jadi garis masa yang pertama ini kamu pergi. Okey, waktu mula kamu 10.50 hari Jumaat. Okey, kemudian kita akan ulang 24 jam. Okey, 10.50 pagi. Okey, jadi seterusnya hari keesokannya 10.50 juga hari Sabtu dan 10.50 juga hari Ahad. Okey, tapi kamu tiba betul-betul di Labuan ialah 12.50. Okey, 12.50. Jadi kita kira hari dulu. Okey, ini sini ke sini, Jumaat ke Sabtu 1 hari, Sabtu ke Ahad 1 hari. Jadi kamu sudah dapat berapa hari? 2 hari. Okey, dan ini kita perlu kira dalam bentuk jam sebab 1 hari sama dengan 24 jam. Ini tak sampai 24 jam. Okey, 10.50 cuba kita kira. 10.50 sehingga 12.50. Okey, ini kita boleh guna tempoh masa jam yang tadi kita belajar. Okey, 12.50 tolak dengan 10.50. Kamu akan dapat berapa jam? Kamu akan dapat 2 jam. Jadi sini daripada 10.50 kamu akan dapat 2 jam. Jadi jawapan dia ialah 2 hari 2 jam. Okey, ini adalah jawapan untuk lawatan kamu ke Zoo Lokawi. Okey? Okey, seterusnya satu lagi contoh cikgu bagi. Okey, sama juga. Bercuti balik kampung sempena hari raya. Jadi kalau hari raya takkan kamu balik 1 hari saja kan? Jadi kita cuba kira dulu. Sebelum apa-apa kamu kena buat dulu dia punya garis nombor. Okey, garis masa, maafkan saya. Garis masa. Okey, bermula daripada 8. 8 hari apa ini? Isnin. Okey, kita kena mula dari Isnin. Okey, lepas tu 8 juga hari Selasa selepas 24 jam. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, jam 8. Okey, kita akan kira hari dulu. Sebelum tu kita habiskan dulu sini. Jadi kamu tamat sampai ke Labuan balik jam 12.50 hari Ahad. Okey, hari yang sama inilah hari Ahadnya. Okey, jadi kita kira hari. Okey, hari Isnin ke Selasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Okey, ini mau kira hari kah? Dari jam 8 hingga 12.50. Tidak kan? Sebab dia
belum 24 jam. Jadi kamu akan dapat 6 hari. Okey, sekarang untuk yang ini kamu perlu kira tempo masa. Okey, kira dia punya tempo masa 12.50 tolak jam 8. Okey. 05 12 tolak 8 4. Maksudnya kamu dapat 4 jam dan berapa minit? 50 minit. Okey. Itu adalah jawapan dia. Kamu pergi bercuti balik kampung 6 hari, 4 jam dan 50 minit. Tahniah, kamu telah belajar tempoh masa hari dan jam hari ini. Okey? Sekian, terima kasih.